Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri kuliah ilmu usul fiqh, dan ini adalah siri yang ke-50 dan kita akan membincangkan tajuk syurutul far'i, di mana kita masih dalam tajuk dalil yang ketiga, iaitu al-qiyas. Dalam kuliah yang lepas kita telah menyentuh berkenaan dengan definisi dalil, syarat-syarat dan sebagainya, dan pada kuliah yang lepas kita menyentuh berkenaan dengan syurutul asli, kan? Di mana rukun qiyas ada 4: al-aslu, hukmul asli, al-far'u dan juga al-illah. So kita dah tengok syurutul asli. Pada hari ini insya-Allah kita akan melihat pula, kita akan membahaskan tentang syurutul far'i, syarat kepada furu'. Baik. Antara syarat furu' ialah an yakuna al-far'u ghaira mansusin ala hukmi, iaitu furu' itu tidak dinaskan hukumnya. Sebab apa? Sebab kalau furu' itu, maksudnya furu' ni ialah benda baru ataupun perkara baru yang kita nak tahu hukum. Jadi kalau al-far'u itu telah mempunyai dalil khusus yang tersendiri, maka tak perlulah kita qiyas. Sebab bila sebut qiyas ini adalah kita nak mengetahui tentang hukum kepada perkara baru, kepada isu baru yang mana ia tidak mempunyai nas. Okey. Jadi kalau syarat, kalau kita tengok syarat yang pertama ini, dia kata an yakuna al-far'u ghaira mansusin ala hukmi, iaitu furu' itu tidak dinaskan ke atas hukumnya. Kenapa? Kerana qiyas ini hanya kita boleh pakai sekiranya tidak ada hukum kepada perkara baru tersebut. Okey. Kerana apa? Kerana ada kaedah usul yang menyatakan bahawa la ijtihada fi ma'radin nas. Tidak perlu ataupun tidak boleh kita berijtihad ataupun kita nak kias lagi apabila telah ada nas yang khusus. Okey. So, jadi kalau kepada isu baru berlaku satu-satu isu, dan bila kita mengkaji rupa-rupanya isu tersebut memang dah ada nas, maka tak perlu dah qiyas. Kita pakai nas itulah. Okey. Jadi sekiranya kita menyatakan bahawa untuk memerdekakan hamba yang tidak beriman, itqur raqabah ghairul mu'minah. Okey. Memerdekakan hamba yang tidak beriman tidak boleh dilakukan dalam kafarat sumpah, kerana kita mengkiaskan perkara itu ke atas kafarat bunuh tersalah, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah An-Nisa, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah. Ini ayat asal ataupun kita panggil satu ayat yang disebut dalam Al-Quran. Sesiapa yang membunuh seseorang mukmin secara tersilap, maka hendaklah dia memerdekakan hamba yang beriman. Maksudnya kalau hamba yang tidak beriman, tidak sah kita buat kafarat dalam pembunuhan yang tersalah. Jadi kita nak menyatakan bahawa berdasarkan ayat ini, maka dalam kafarat sumpah kita tidak boleh memerdekakan hamba yang bukan Islam lah. Sebab kita nak kiaskan ayat ni. Okey, kita nak kiaskan kepada ayat ni, boleh tak? Maka ia dianggap sebagai kias yang tidak sah. Kenapa? Dalam kafarat yamin ataupun kafarat sumpah, dia dah ada dah dalil yang tersendiri, iaitu firman Allah Ta'ala, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman fakafaratu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah
surah Al-Ma'idah ayat 89. Jadi dalam ayat ini bila Allah kata yang dikenakan kafarat sumpah ialah memberi makan 10 orang miskin, it'am 10 masakin, kemudian au kiswatuhum ataupun memberi pakaian mereka, au tahrir raqabah ataupun memerdekakan hamba. Jadi perkataan tahrir raqabatin ini Allah datangkan dalam bentuk mutlak, iaitu tidak dikaitkan dengan apa-apa sifat, sama ada raqabatin mukminah ke ataupun raqabatin ghairi mukminah. Maka dalam kafarat sumpah kita boleh untuk memerdekakan sama ada hamba beriman ataupun hamba yang tidak beriman ataupun hamba kafir. Tidak ada masalah. Jadi kita tidak boleh kiaskan kafarat sumpah ke atas kafarat bunuh salah. Kalau dalam pembunuhan tersalah, memang Allah Subhanahu Wa Taala sebut antara kafaratnya ialah kita kena memerdekakan hamba yang beriman sahaja. Sebab Allah sebut secara jelas fatahriru raqabatin mu'minah. Tetapi dalam kafarat sumpah Allah sebut secara mutlak fatahriru raqabatin. Dia tidak disifatkan ataupun tidak dikaitkan dengan apa-apa sifat. Jadi sebab itu kita perlu melihat dan perlu memahami bahawa untuk melakukan kias, kita perlu pastikan bahawa isu ataupun perkara baharu itu tidak mempunyai nas yang khusus. Baik. Kemudian syarat yang kedua kepada al-far'u ialah an takuna illatul asli mawjudatan fil far'i. Hendaklah illah yang ada pada al-aslu itu juga ada dalam al-far'u. Sebab apa? Sebab itulah namanya qiyas. Iaitu qiyas ni kita nak menyamakan hukum, hukum furu'. Kemudian kita nak tahu hukum furu' tu apa ya? Kita tengok dalam Quran ataupun hadis ada tak ayat yang berkaitan, hadis yang berkaitan, ada. Bila ada, kita kena tengok sama ada illah dalam furu' itu sama illahnya dengan al-aslu, barulah kita boleh qiyas. Kalau illah tidak ada, maka tidak boleh qiyas. Jadi itu dipanggil qiyas ma'al fariq, qiyas yang tak kena lah kita panggil ya. Okey. So kita kena pastikan bahawa furu' ataupun illah dalam furu' sama illahnya dalam al-aslu. Okey, kalau tidak ada ataupun tidak sama illahnya, maka itu dinamakan sebagai qiyas ma'al fariq. Okey. Sebab itu dinamakan al-qiyasul ladzi la yatahaqqaqu fihi hadha asy-syartu yuqalu lahu qiyasun ma'al fariq. Qiyas yang tidak memenuhi syarat ini, iaitu persamaan illah antara al-far'u dengan al-aslu, dinamakan qiyas ma'al fariq. Diberikan contoh, iaitu masalah pembahagian kita kata harta syuf'ah. Apabila rakan kongsi, contohlah ada 3 orang ataupun 4 orang, mereka berkongsi satu harta, contohlah rumah lah katakan. Lepas tu salah seorang rakan kongsi itu ingin menjual hak dia. Maka siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan syuf'ah itu, maka sudah tentulah rakan kongsi lah. Okey. Cuma persoalan ataupun isu yang timbul ialah apabila harta itu bahagian rakan kongsi yang pertama itu dijual contohnya, jadi yang baki 3 orang ni, adakah harta yang ataupun bahagian yang telah dijual itu akan dibahagikan sesama rakan kongsi yang lain itu mengikut bilangan kepala ataupun mengikut bilangan jumlah bahagian ataupun saham yang mereka miliki? Mazhab Hanafi menyatakan bahawa akan dibahagikan sama rata, tanpa melihat saham ataupun bahagian yang dimiliki oleh rakan kongsi. Manakala mazhab lain menyatakan bahawa harta yang dijual oleh rakan kongsi pertama itu akan dibahagikan berdasarkan jumlah bahagian ataupun jumlah saham
yang dimiliki oleh rakan-rakan kongsi yang lain. Kerana apa? Kerana harta yang diambil secara syuf'ah itu hukumnya sama macam ghullatul mal, iaitu kita panggil profit ataupun hasil yang dimiliki secara kongsi. Okey. So kalaulah harta yang membiak ataupun harta yang untung daripada perkongsian itu dibahagikan, ini dia buat kias sekiranya harta yang ataupun ghulah itu dibahagikan secara bukan secara ikut kepala ataupun secara sama rata, tapi kena bahagi mengikut bahagian ataupun saham yang dimiliki oleh rakan kongsi masing-masing, maka begitulah juga dalam isu syuf'ah. Jadi mazhab lain depa kiaskan ghulah dengan syuf'ah. Terbalik depa kiaskan syuf'ah dengan ghulah. Tapi dijawab oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menyatakan bahawa ini adalah qiyas ma'al fariq. Okey. Kerana apa? Ghulah ataupun harta yang terbit daripada pemilikan itu memanglah dibahagikan mengikut bahagian masing-masing. Sebab apa? Sebab ghulah itu lahir daripada milik mereka. Okey. Tetapi syuf'ah bukan terhasil daripada pemilikan mereka, kan? Cuma rakan kongsi pertama itu jual, barulah mereka dapat, kan? So jadi kita tak boleh nak kiaskan. Jadi mengikut mazhab Hanafi, dalam kes syuf'ah yang tadi itu tidak boleh dikiaskan kepada ghulah kerana itu adalah qiyas ma'al fariq. Ini kita panggil khilaf di kalangan para mazhab lah. Okay, yang penting ialah kita kena faham syurutul far'i ini dua sahaja, iaitu furu' itu tidak ada nas khusus yang menyentuh berkenaan dengan hukum tersebut, dan syarat kedua kepada al-far'u ialah illah al-aslu ada dalam al-far'u. Maksudnya dalam al-aslu pun ada, dalam al-far'u pun ada. Kalau illah tak sama, maka kita tak boleh qiyas. Kalau nak buat qiyas juga, itu dinamakan qiyas ma'al fariq. Baik. Seterusnya, kita melihat pula syurutul illah. Ini bila sebut al-illah merupakan komponen ataupun rukun yang paling penting. Sebab illah inilah yang akan menentukan bahawa sama ada boleh ataupun valid ataupun tidak valid qiyas yang kita lakukan. Baik, illah ini adalah asas kepada qiyas dan tonggak dan rukun yang paling penting. Okey. Kerana dengan kita mengetahui kewujudan illah ini dalam furu', dalam isu baharu, maka barulah proses qiyas itu menjadi tepat dan sempurna. Okey. Memandangkan kepentingan illah ini, maka kita kena detailkan sikit berkenaan dengan illah dari segi definisi dan juga apa perbezaan dia dengan hikmah. Okey. Secara umumnya, kan, para ulama usul fiqh menyatakan bahawa ini kebanyakan ataupun majoriti, jumhur al-usuliyin menyatakan bahawa hukum syarak ia tidak disyariatkan secara sia-sia tanpa sebab. Dia mesti ada sebab ataupun dia mesti ada hikmah lah kita panggil, mesti ada manfaat di sebalik pensyariatan tersebut. Okey. Jadi maslahah ataupun kebaikan ataupun kepentingan pensyariatan sesuatu ibadat itu, dia punya manfaat ataupun benefit dia ialah sama ada di dunia ataupun di akhirat lah, ataupun kedua-duanya sekali. Okey. Jadi maslahat yang dikehendaki ini sama ada ia berbentuk jalbul manafi' ataupun jalbul masalih, iaitu mendatangkan kebaikan, ataupun dalam bentuk daf'ul madarrah, menolak kemudaratan, dan juga mafsadah ataupun keburukan lah. Baik. Jadi maslahah ini sama ada secara jalbul masalih ataupun daf'ul mafasid. Okey.
inilah kita panggil main point, poin utama di sebalik pensyariatan sesuatu perkara, sama ada yang berbentuk perintah ataupun larangan ataupun keharusan. Okey, sebab itulah apabila kita mengkaji dan ini pun memang telah dikaji oleh para ulama kita, mereka mendapati bahawa sama ada dalam bab ibadat ataupun dalam bab ibadat ataupun muamalat, maka Al-Quranul Karim sendiri kadang-kadang menyebut apa maslahat itu. Contoh, maksudnya dalam ayat Quran tu sendiri Allah dah direct sebut, Allah suruh buat yang ni sebab apa? Sebab manfaat dia sekian. Sebagai contoh, dalam ayat qisas surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada kamu dalam bab qisas ni ada kehidupan, wahai orang-orang yang mampu berfikir. Okey, bila kita laksanakan qisas, dia akan memberi apa? Memberi kehidupan. Secara detailnya ialah kalaulah tidak disyariatkan hukuman qisas, maka akan berlakulah bunuh-membunuh. Contoh laki A bunuh B, kemudian keluarga B marah, bunuh pula A, kemudian kalau A marah pula, P pula perang ataupun P pula serang keluarga B, jadi tak berkesudahan. Maka disyariatkan qisas. Jadi orang lain jangan masuk campur tangan. Ini adalah urusan kerajaan. Jadi apabila berlaku kematian maka ataupun pembunuhan, maka pihak kerajaan akan mengambil tanggungjawab lah. Ini kalau ikut hukum fiqh jinayah Islam lah. Tapi kita ada kanun kesihatan tu ikut perundangan Malaysia lah. Okey. Sebagai contoh yang lain, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, surah Al-Anfal ayat 60. Dalam bab peperangan, Allah kata sediakan peralatan yang mengikut kemampuan kamu, kekuatan yang kamu mampu sediakan. Sama ada dari segi peralatan perang, kalau dulu tombak, pedang, panah dan sebagainya kan, shield, perisai, dan macam-macam lah. Sekarang ni senjata lah, pistol, senapang, bom dan sebagainya. Dan juga kuda-kuda perang, ni zaman dulu. Kalau lo ni mungkin tank, kereta kebal, kereta perisai dan macam-macam lagi lah. Untuk tujuan apa? Maslahatnya apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, supaya kamu dapat menakutkan dan menggentarkan hati musuh dan musuh-musuh kamu, musuh Allah dan juga musuh kamu. Jadi di sebalik pensyariatan persediaan kekuatan, peralatan dan kelengkapan perang, tujuannya ataupun maslahatnya ialah untuk menakutkan pihak musuh. Kemudian firman Allah yang lain, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Arak, berjudi, sembah berhala, patung-patung tu, kemudian undian melalui anak-anak panah, itu semua rijsun, kotor ataupun kita panggil benda yang haram lah, daripada amalan syaitan, maka hendaklah kamu meninggalkannya. Kenapa? Ini sebab ada innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah. Okey, kerana apa? Daripada yang disebutkan arak, judi, sembah berhala, mengundi nasib ni oleh anak panah, ni semua kerja syaitan untuk menimbulkan keadaan perbalahan di kalangan kamu, kemudian akan melalaikan kamu daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dan juga solat. Itu dia punya hikmah ataupun maslahat di sebalik pensyariatan ayat ini. Kemudian itu surah Al-Maidah ayat 90. Contoh lain, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Apabila selesai Zaid itu menceraikan isterinya, kemudian isteri Zaid ni adalah anak angkat Nabi. Dulu
ketika Nabi membela Zaid ni, mereka menisbahkan ataupun mereka menganggap bahawa Zaid itu adalah anak kepada Nabi. Sebenarnya bukan. Zaid ni adalah anak angkat. Jadi apabila Zaid menceraikan isteri dia, kemudian Nabi SAW mengahwini pula isteri kepada anak angkatnya. Jadi bunyilah kan di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Lalu turunlah ayat yang menyatakan bahawa anak angkat bukan anak kandung. Jadi kalau anak angkat itu berkahwin kemudian menceraikan isteri dia, maka kita boleh mengahwini isteri kepada anak angkat kita, sebab anak angkat bukan anak kandung. Tapi kalau anak kandung kita berkahwin, jadi menantulah kan, menantu kita tu tiba-tiba anak kita bercerai dengan menantu kita, maka kita pula nak kahwin dengan menantu tu, itu tak boleh, ataupun haram. Jadi hikmah dia ialah supaya tidak memberi masalah kepada orang Islam ataupun orang mukmin, kan, supaya mereka memahami betul-betul hukum hakam yang berkaitan dengan anak angkat. Dan tidak perlu lagi lah timbul isu bunyi belakang. Sebab apa? Sebab anak angkat bukan anak kandung. Okey, itu hikmah dia. Baik. Jadi ayat yang pertama menceritakan, ayat pertama apa dia? Berkenaan dengan qisas. Kan? Ini menunjukkan tujuan pensyariatan qisas ialah untuk menjaga kehidupan. Ayat yang kedua berkenaan dengan a'iddu lahum mastata'tum. Ini berkenaan dengan penyediaan kekuatan perang. Untuk tujuan apa? Apa hikmah dia? Apa masalahnya? Ialah untuk menakutkan musuh. Ayat yang ketiga berkenaan dengan arak, judi apa semua tu. Kan? Apa tujuan pensyariatan pengharaman arak judi ni? Kan? Iaitu untuk menghentikan keburukan yang timbul daripada arak dan judi. Perbalahan sekarang ni menyebabkan kematian, kemalangan dan sebagainya, kan. Itu hikmah dia. Ayat yang keempat tentang mengahwini isteri kepada anak angkat setelah diceraikan oleh anak angkat tersebut. Untuk apa? Untuk raf'ul haraj 'anil muslimin, kan? Untuk mengangkat kesukaran ataupun kita panggil menolak kesukaran daripada orang Islam dalam isu perkahwinan dengan anak angkat. So tidak ada masalah. Okey. Sebenarnya banyak lagi contoh-contoh ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Kemudian dalam ayat itu sendiri Allah sebut juga apa hikmah Allah syariatkan perkara tersebut. Okey. Kadang-kadang dalam ayat yang sama dan kadang-kadang mungkin dalam ayat yang lain ataupun dalam hadis, dia tidak disebut dalam ayat tersebut, kan. Itu pun ada juga berlaku dalam Al-Quran Al-Karim. Kemudian sunnah juga ada uslub yang sama, iaitu disebut satu ataupun disyariatkan sesuatu perkara, kemudian Rasulullah SAW sebut dia punya hikmah dia ataupun maslahat di sebalik pensyariatan perkara tersebut. Contoh hadis Rasulullah SAW, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah, ataupun man istata'a al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Okey, wahai orang-orang yang wahai pemuda, siapa yang mampu dari segi kemampuan fizikal, kemampuan material, maka kahwinlah. Kerana apa? Dengan berkahwin itu apa hikmah dia? Apa masalahnya? Aghaddu lil basar, dia akan lebih menundukkan pandangan kita, wa ahsanu lil farji, akan lebih menjaga kemaluan kita daripada kita berzina, kan. Antara lain hadis, faman shalla bin nas falyukhaffif fa inna fihimul marid wad dha'if wa zal hajah. Siapa yang mengimami orang ramai, maka hendaklah kita panggil ringkaskan. Jangan panjang-panjang sangat. Kalau nak sembahyang seorang-seorang lama tak apa, kan. Tetapi kalau kita mengimami orang, apatah lagi kalau masjid ataupun surau kita itu memang tempat laluan musafir, maka hendaklah kita ada fiqh al-imam, kita kena faham situasi orang kat belakang tu. Jadi fal yukhaffif, hendaklah ringankan
tempoh solat itu jangan lama-lama sangat. Kerana apa? Kerana di belakang kita itu, makmum kita itu, mungkin ada orang yang sakit, ataupun orang yang lemah, ataupun orang yang ada hajat. Macam tadilah, orang musafir, dia nak berhenti, dia nak semayang, dan nak meneruskan perjalanan. Kita pula hentam surah Al-Baqarah, tu dia kan, jenuh. Okey. Jadi maksud di sebalik pensyariatan hukum hakam ini ialah tahqiqu maslahatil ibad. Kita nak merealisasikan ataupun nak mencapai kemaslahatan, kebaikan kepada hamba Allah. Okey. Dan maslahah inilah yang dinamakan hikmah. Jadi hikmah kepada hukum ialah, ataupun apa maksudnya? Hikmah kepada hukum maksudnya al-maslahah, iaitu kebaikan, sama ada min jalbi naf'in atau daf'i dararin. Itu maksud hikmah. Hikmah di sebalik pensyariatan hukum ialah untuk memberi kebaikan kepada orang ramai ataupun kepada hamba-hamba Allah yang melakukan ibadat ataupun pensyariatan suatu perkara itu, dan maslahah ataupun kebaikan itu ialah sama ada dalam bentuk mendatangkan kebaikan ataupun menolak kemudaratan daripada diri dia. Okey. Namun bila kita perhatikan secara lebih mendalam, sebenarnya syariat Islam ataupun syarak lah, dia tidak mengikat hukum dengan hikmah. Maksudnya hukum itu tidak terbina ataupun tidak, kita kata tidak diadakan hukum tersebut dengan sebab hikmah, bukan. Okey. Sebab apa? Sebab hikmah ini kadang-kadang dia benda yang tak nampak. Kadang-kadang dia benda yang tidak konsisten. Maksudnya tidak konsisten ni macam mana? Dia tak sama antara seorang dengan seorang. Nanti kita akan tengok contoh-contoh untuk kita lebih faham kan. Jadi syarak tidak mengikat hukum dengan hikmah, tetapi syarak mengikat hukum dengan sesuatu perkara yang lain yang dinamakan illah. Sebab illah ini ataupun kita panggil sababul hukmi ataupun rasional hukum ini, dia adalah benda yang lebih konsisten dan lebih kita panggil ma'qulatul makna. Dia lebih lebih nampak berbanding hikmah. Dan illah ni dia lebih konsisten, dia sama. Okey, mailah siapa sahaja, kan, marilah mana-mana orang sekalipun, maka illah untuk orang A, B, C, D dan seterusnya itu dia sama je berbanding hikmah. Okey. Sebab apa? Sebab apa syarak tidak mengikat hukum dengan hikmah? Kerana ni secara detail lagi lah. Hikmah kadang-kadang dia berbentuk khafi, iaitu tersembunyi. Maksudnya kita susah sikit nak tangkap ataupun nak dapat ataupun nak faham keadaan tersebut. Jadi bila benda tersembunyi, maka hukum tidak boleh dibina di atasnya. Okey. Jadi contohnya ialah apabila syarak mengharuskan jual beli ataupun apa-apa transaksi muamalat, maka hikmah di sebalik pensyariatan muamalat ini ialah untuk menolak kesusahan daripada orang ramai, demi untuk menyahut keperluan orang ramai. Dan keperluan orang ramai ini dia benda khafi, dia benda yang tersembunyi. Kita tak boleh nak samakan antara Ahmad, Aminah dan sebagainya. So al-hajah ni dia amrun khafiyun. Keperluan ini dia adalah benda yang tersembunyi, susah kita nak ni. Oleh itu, pensyariatan jual beli, pensyariatan muamalat bukan disebabkan keperluan manusia. Okey, tetapi Allah kaitkan ataupun Allah bina hukum jual beli itu dengan benda yang boleh menampakkan keperluan itu, iaitu adanya ijab qabul. Jadi bila keharusan muamalat ni, illah adalah ijab qabul tu.
Sebab ijab qabul kita nampak. Kalau kita panggil secara tradisinya, orang beli barang, penjual suar barang, kemudian pembeli suar ataupun bagi duit, berlaku pertukaran itu, apatah lagi kita sebut aku jual aku beli, maka berlakulah ijab qabul. Maka itulah dia panggil illah yang lebih nampak, berbanding kita kata aku perlulah barang ni, ataupun aku perlulah buat transaksi muamalat ini. Dia keperluan itu dia tidak bukan tidak konsisten, dia kadang-kadang dia benda yang tersembunyi, agak sukar kita nak menentukan. Kadang-kadang hikmah ini dia benda yang ghaira mundabit. Ghaira mundabit maksudnya tak konsisten. Ataupun apa maksud tak konsisten? Maksudnya berbeza antara seorang demi seorang yang lain. Jadi bila tak konsisten, maka hukum dia tidak patut ataupun tidak boleh dibina di atas benda yang tak konsisten tersebut. Sebab apa? Sebab dia akan menyebabkan huru-hara, ataupun fauda, kelang kabut dalam hukum hakam. Okey. Jadi menyebabkan pentaklifan ataupun pensyariatan sesuatu itu dia akan jadi tak harmoni ataupun tak balance lah kita kata. Okey. Sebagai contoh, bila kita bermusafir, maka kita diharuskan untuk untuk berbuka puasa. Ini bulan Ramadan lah. Okey, dalam bulan Ramadan. Hikmah kenapa kita boleh buka puasa ketika musafir ialah untuk daf'ul masyaqqah ataupun kerana wujudnya masyaqqah. Itu hikmah dia. Tapi masyaqqah ini dia tidak sama antara seorang demi seorang yang lain. Sebab kadang-kadang orang yang contoh kan, kita naik kereta, driver dengan penumpang, okey, dari satu segi kan, kita kata driver ni meletihkan. Sebab apa? Sebab orang sebelah dia boleh tidur. Sambil driver duduk drive, orang sebelah tidur kan, dia boleh berehat sekejap kan. Tapi driver dia tak boleh tidur kan. Kalau dia tidur, semua orang pakat tidur selamanya. Okey. Tapi dari satu segi yang lain, kalau macam saya sendiri kan, kalau nak travel, saya lebih suka bawa kereta daripada duduk sebelah. Sebab apa? Bila duduk sebelah, memanglah dari satu segi lain kita boleh tidur kan, tetapi dia jadi lemau yang lain macam berbanding kita drive kereta. So driver pun ada kelemahan dan kekurangan dan kelebihan. Hak duduk sebelah pun ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi masyaqqah, kita panggil rasa letih apa semua tu, dia tak sama. Kemudian orang yang travel naik bas, naik kereta dengan orang yang travel naik kapal terbang, dia lain kan? Dia punya letih tu lain-lain, berbeza-beza. Jadi bila berbeza-beza itu, maka masyaqqah itu adalah hikmah kepada pensyariatan boleh buka puasa ataupun bolehnya kita kata jamak qasar. Tetapi ia adalah satu keadaan yang tidak konsisten, tidak sama, ataupun dalam arti kata lain berbeza-beza antara satu sama yang lain. Sebab itu syarak tidak mengikat boleh berbuka puasa ataupun jamak qasar itu dengan masyaqqah. Tetapi yang lebih konsisten dari segi kita kata untuk mengikat hukum ni ialah perbuatan musafir itu sendiri. Ya. Jadi kalau dalam bab ini, apabila berlaku sahaja musafir, kalau ikut mazhab Syafi'i dia ada, dan juga mazhab-mazhab yang muktabar dia ada tempoh jarak lah. So kita musafir dalam jarak yang dibenarkan, maka kita dibolehkan untuk berbuka puasa ataupun jamak qasar. Dan musafir itu sendiri adalah dijadikan illah hukum, sebab as-safar ataupun musafir itu lebih konsisten berbanding kita panggil berbanding apa tadi? Berbanding masyaqqah. Baik. Jadi apabila kita telah mengetahui perbezaan antara illah hukum dan hikmah hukum, so kita kena fahamlah syarak
bila nak nak memutuskan sesuatu hukum, para ulama kita dia akan melihat kepada illah, bukan hikmah. Sebab hikmah ni dia tak konsisten, dia tak sama antara satu sama lain. Tetapi kalau illah hukum ni dia adalah benda yang lebih konsisten, ataupun yang sama, semua orang sama saja, begitu. Baik. Jadi apabila hukum terbina di atas sesuatu illah, sekiranya wujud illah itu, maka adalah hukum, berterusanlah hukum. Tetapi apabila illah telah hilang, ataupun tidak berlaku, maknanya kita dah sampai destinasi, dah tak berlaku musafir itu, maka tak bolehlah jamak qasar, tak bolehlah buka puasa tanpa sebab, kan. Tapi selagi mana kita dalam musafir, maka kita boleh jamak qasar, ataupun kita boleh berbuka puasa dan tidak berdosa pun kalau kita buka puasa walaupun tidak letih. Itu hukum fiqh ataupun rukhsah yang diberikan ataupun yang dikurniakan kepada kita apabila kita bermusafir. Baik. Jadi itu sahaja. Itu secara ringkaslah untuk kita memahami tentang maksud illah, iaitu illah ni dia adalah sifat yang zahir, satu keadaan yang zahir. Zahir ni maksudnya yang kita boleh tahu, yang kita boleh nampak, yang kita boleh faham. Okey. Kemudian al-mundabit, dia konsisten. Itu key point yang penting untuk illah. Satu, dia adalah wasfun zahirun, satu sifat ataupun satu keadaan yang zahir, yang nampak, yang boleh faham, yang boleh diketahui. Dan yang kedua, sifat illah ni ialah mundabit, dia konsisten. Okey. So apabila adanya illah ini, dia sifat yang zahir, kemudian dia sifat yang konsisten, maka selagi mana illah itu berlaku, selagi mana illah itu ada, maka adalah hukum dan berterusanlah hukum. Apabila illah itu telah tiada, maka ataupun telah berhenti, maka tiadalah hukum. Jadi itu yang kita kena faham berkenaan dengan illah. Dan itu ta'rif illah, kan. Kalau hikmah yang tadi kita dah bagi tahu sebelum ini, iaitu hikmah ini di sebalik pensyariatan ibadat-ibadat ataupun perkara-perkara tertentu, ia akan memberi kebaikan ataupun menolak keburukan daripada kita lah, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbezaan antara illah dan hukum. Dan kita perlu faham yang syarak bina hukum ialah berdasarkan illah, bukan berdasarkan hikmah. Hikmah ini bukan kata kita tolak terus, dah. Hikmah ni dia benda yang melazimi perkara yang disyariatkan juga. Cuma syarak tidak, ataupun ulama kita tidak membina hukum tu di atas hikmah, tetapi membina hukum di atas illah, kerana illah ini dia lebih sifat difahami, diketahui, dan ia lebih konsisten berbanding hikmah. Okey, itu sahaja kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita sambung lagi untuk yang ni. Kita nak tengok syarat illah yang lebih detail. Baik. Jadi itu sahaja buat hari ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang datangnya daripada diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.